Assalamualaikum warahmatullahi. Sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong komen suara saya dengan audio, video okey ke tak okey? Line okey? Ada gangguan sahabat-sahabat rahimakumullah? Sahlan sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Minta sahabat kita yang baru masuk minta tolong respon. Okey ke tak okey? Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Dr. Azlan. Dr. Azlan orang pertama masuk. Alhamdulillah. Azian Osman, alaina wa alaikumussalam warahmatullahi. Clear. Muhammad Syarafi. Masya-Allah Ustaz. Clear Ustaz no? Alhamdulillah. Fizu Hasan, ahlan sahlan, jelas. Muhammad Syarafi, pucung jelas no? Alhamdulillah. Wan Nur Azah, okey. Alhamdulillah. Minta tolong sahabat-sahabat kita pakat share supaya sahabat-sahabat kita yang lain alert dan perasan kita telah pun mula insya-Allah pada malam ni. Sama-sama kita berada di dalam satu majlis tazkirah, peringatan daripada saya yang tak ada ilmu pun tapi sekadar nak kongsi apa yang ada insya-Allah. Hijrah alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Izam Rasta alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Malam ni kita online di rumah lain, bukan rumah Abu Hubaib official. Tapi saya dah share. Ya, Rahayu Baba, Kak Ana, alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ni. Okey, InsyaAllah kita akan mulakan dalam seminit dua lagi. Kita akan mulakan. Okey, Aki Muhammad Adib, alaina wa alaikumussalam. Apa khabar? Lama tak nampak. Lama tak jumpa berdepan. Online selalu tengok. Okey, sahabat-sahabat kita yang lain, masya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita yang kita akan mulakan sebentar lagi diberkati Allah. Khadijah Zainal, Makcik Nas. Jumpa cari Makcik Nas. Alaina wa alaikumussalam warahmatullahi. Raslili, alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita kata pagi tadi, saya terlupa, bukan pagi tadi, sekarang malam ni. Okey, Rin Desa, alaina wa alaikumussalam. Kak Rin. Okey, Qasim Muhammad, alaina wa alaikumussalam. Rogayah Din. Okey, loud and clear. Alhamdulillah, mukib mertajam. Masya-Allah. Okey, mukib mertajam, line clear. Ada line clear ke mukib mertajam? Line clear Penang kan? Okey, baik. Rogayah Din, alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah cukup 40 orang. Kita ambil berkat nombor 40. Cukup 40 orang, kita start. Okey. Sempurna bilangan jumlah solat Jumaat. Okey, insya-Allah kita akan start sebentar saja lagi, mudah-mudahan. Okey, sahabat-sahabat rahimakumullah. Okey, Muhammad Najib Buang, ahlan wa sahlan. Nama kita sama, alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruli, alaina wa alaikumussalam, daripada Selangor. Selangor clear, alhamdulillah. Cuaca okey Selangor. Ruby Hamid, alaina wa alaikumussalam warahmatullah. Hamzah Abu, alaina wa alaikumussalam. Taman Seri Selendang, masya-Allah. Taman Seri Selendang clear. Taman Seri Selendang, Batu Berendam. Alaina wa alaikumussalam. Makcik Nas, Syamimi, alaina wa alaikumussalam. Misman, duit palsu ada malam ni lah, alhamdulillah. Walid Fadail, masya-Allah, tabarakallah. Lish ma tiji al-yawm al-barih. Alaina wa alaikumussalam Abu Amsyar. Allah yuwaffaq ya Walid. Ahlan sahlan. Alaina wa alaikumussalam Saiful Azman. Ahlan sahlan sahabat saya daripada Melaka. Siti Rabia Ali,
Dipersilakan. Ahlan wa sahlan Muhammad Qidir. Alaina wa alaikumussalam daripada Air Keruh, masya-Allah. Ramai orang Melaka ni malam ni. Baik, Siti Sapurah Saleh Putrajaya clear, alhamdulillah. Okey, Abang Uzaimi, Ustaz Uzaimi kita, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik, kelapangan urusan insya-Allah. Alaina wa alaikumussalam. Khairul Kamal, Walid Fadail. Masya-Allah. Ada Ustaz, alhamdulillah. Okey. Ahlan sahlan Haji Natar. Okey. Anugerah terindah. Alaina wa alaikumussalam warahmatullahi. Baik, kita mulakan. Dah cukup quorum? InsyaAllah kita akan mulakan pada malam ni. Ku Hafsah, boleh mula Ku Hafsah? Muhammad Hafiz Zainal. Alaina wa alaikumussalam. InsyaAllah kita mulakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, okey, Idi Amin Fazri, alaina wa alaikumussalam. Okey, Ku Hafsah boleh teruskan. Okey, ketua kelas dah kata boleh teruskan, insya-Allah kita teruskan. Baik. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak 3D Travel Agent Travel and Tours kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah di rumah mereka, iaitu di 3D page 3D Travel and Tours. Sahabat-sahabat boleh like page ini. Okey, yang kedua saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan pada semua sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama dengan kami pada sesi tazkirah kita pada malam ni. Ya, Puan Siti Zaleha, anugerah terindah, alhamdulillah. Baik, tajuk dan topik yang kita akan bincangkan pada malam ini kebetulan hari ini di antara hari yang terakhir ataupun besok yang terakhir, iaitu kita berada dalam keadaan sedikit diberikan kebebasan bagi beberapa negeri, dan seterusnya saya kira hampir seluruh Malaysia akan jadi PKP semula sebagaimana yang pernah berlaku pada kita pada awal tahun 2020 yang lalu. Ahlan wa sahlan Haji Natar, okey, dan semua sahabat-sahabat yang lain. Baik. Dan kita dapat merasai dan kita masih teringat bagaimana ketika kali pertama kita berada pada suasana PKP disebabkan satu virus yang dinamakan COVID-19 dan pandemik yang berlaku bukan sekadar di Malaysia, bahkan berlaku di semua tempat di seluruh dunia. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah tentukan apa yang telah ditentukan. Sekiranya Allah nakkan sesuatu benda itu berlaku, nescaya Allah akan jadikan dia. Bila mana Allah nak, fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak jadikan sesuatu benda, nescaya Allah jadikan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka di sana kami pilih satu tajuk. Setelah dibincangkan beberapa hari yang lalu, kami telah memilih satu tajuk untuk kita kupas dan jadikan sebagai tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat kepada orang yang beriman. Kita semua beriman belaka. Disebabkan kita beriman, kita mesti suka pada peringatan. Baik, dan peringatan ini bukan datang peringatan daripada diri saya dan saya jadikan apa yang saya sebutkan ini peringatan untuk diri saya dan semua kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Quran dengan berkata, fadzakir bil Quran liman yaqafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takutkan pada ancaman Allah. Baik, maka tajuk yang kita nak bincangkan adalah berkaitan, saya tuliskan di atas itu, walaupun tajuk asalnya adalah COVID positif versus lawan dengan positifkan COVID. Tetapi saya tukar, saya jadikan COVID positif atau positifkan COVID. Soalannya, COVID positif atau positifkan COVID.
Saya tak pasti adakah para sahabat semua ahlan wa sahlan. Haji Syamsul, Haji Syamsul di antara bos di 3D, di antara apa namanya, kita katakan pihak manajemen, top manajemen di 3D bersama-sama dengan kita malam ni. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih juga di atas jemputan pada saya. Okey, saya ulang balik, COVID positif atau positifkan COVID? Itu soalan dia. Ya, kita lihat hari ini berapa banyak kes yang berlaku. 4,000 lebih COVID positif yang telah direkodkan. Berapa jumlah kematian? Soal apa-apa yang berkaitan tu saya tak nak sebutkan, tapi poinnya di atas kertas apa yang kita melihat, statistik yang telah dikeluarkan 4,000 lebih. Ya, 4,000 lebih COVID positif ataupun positif COVID. So sekarang ini sama ada kita nak biarkan COVID ini berlaku, dibiarkan dia berada dalam keadaan yang positif yang bertambah, ataupun bagaimana kita nak mempositifkan COVID ataupun suasana COVID yang telah melanda negara kita. Bukan sekadar negara kita, bahkan melanda di banyak tempat kat dalam dunia. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebab itulah kita tanya soalan COVID positif atau positifkan COVID. Baik, soalan ditanya, kenapakah kita pilih tajuk ni? Oh, macam nak berdebat lah pula. Okey, relax, kita cool, saya tenang, buat tenang, tak nak ceramah sangat, kita buat santai-santai cukup insya-Allah. Baik, saya sandar. Okey, soalannya, kenapa pilih tajuk ni? Banyak-banyak tajuk Ustaz awak pilih tajuk ni. Maka saya pilih tajuk ni yang pertama sebab semua orang bercakap. Hari ni semua benda, media masa, tiap-tiap hari kita duk bercakap, duk berbincang kat mana-mana kedai, tepi jalan, kedai kopi, di rumah, dalam grup WhatsApp. Tiap-tiap hari, saya yakin setiap hari kita akan mendengar perkataan COVID, ataupun kita melihat perkataan COVID ni lebih daripada 10 kali, lebih banyak daripada kita zikir kepada Allah. Betul tak betul? Betul tak betul? Tiap-tiap hari kita lebih banyak mendengar perkataan COVID daripada kita berzikir pada Allah. Kadang-kala boleh berlaku macam tu. Baik, kalau dah jadi sampai ke tahap yang macam tu, kita dapat lihat bagaimana kesan daripada COVID positif ini, dia menjadikan kita orang yang berminda negatif. Akhirnya hilang aura-aura positif daripada kehidupan kita. Sebab kita setiap masa kita melihat susun galur, iaitu perkara-perkara semua sisi yang positif. Orang hilang kerja, orang susah, bantuan ini, orang marah dalam Facebook, dalam orang bercakap begitu begini. Sampaikan keadaan bertukar daripada COVID yang positif itu menjadi COVID yang negatif. Okey, bertukar. COVID positif lain, COVID negatif lain pula. Betul tak betul? Sahabat-sahabat, ini yang berlaku. Kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam keserabutan. Ada orang yang sampai kita tengok dia pun kita nampak susah. Bukan sekadar dia susah, orang yang tengok dia pun jadi susah. Kita baca cerita-cerita yang menyedihkan, maka kita dikelilingi dengan suasana yang negatif. Adakah baik suasana yang sebegini kepada kita? Kita bukan nak menolak benda ni. Kita bukan nak menolak COVID ni. Kita bukan nak marah dekat siapa-siapa. Ni bukan tempat untuk kita nak luahkan kemarahan. Kita bukan tempat kita nak luahkan kemarahan kita pada mana-mana pihak. Nak marah dekat doktor, nak marah dekat kerajaan, nak marah dekat COVID, nak marah dekat siapa yang kita nak marah sebenarnya ni. Ini yang kita nak bincangkan insya-Allah. Okey, ya, Zara Al-Habsyi dia kata banyakkan istighfar. Kejap lagi kita cerita nanti apa kita nak buat. Baik, maka sebab tu kita pilih tajuk ni, sahabat-sahabat rahimakumullah. Pasal tu saya pilih tajuk ni. Baik. Seolah-olah dalam dunia hari ni hanya COVID saja yang ada dalam hidup kita. Sampaikan ke satu tahap kita lupa pada Allah yang Maha Kuasa. Kita terlalu takutkan kepada COVID sampai ke satu tahap kita lupa pada Allah yang berkuasa. Tadi Zara Al-Habsyi sebut, dia kata banyakkan istighfar. Berapa ramai di antara kita disebabkan COVID ini dia memperbanyakkan istighfar? Berapa ramai di antara kita disebabkan kerana COVID ini kita berselawat ke atas Nabi SAW? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, saya nakalkan kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an.
Umar Al-Khattab radhiyallahu an dia pernah menyebut. Apa kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an? Kata Umar Al-Khattab, dia kata ada dua perkara yang Allah jadikan dua perkara ini kepada kita. Dengan dua perkara ini Allah tahan azab daripada diturunkan ke atas mana-mana kaum ataupun mana-mana tempat selagi mana ada dua perkara tersebut. Tetapi daripada dua perkara itu yang tinggal sekarang ini hanyalah satu sahaja. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada dua perkara yang Allah jadikan kepada kita sebagai benteng kepada kita ni. Dengan dua perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala takkan turunkan kepada satu-satu tempat mana-mana golongan azab yang datang daripada Allah selagi mana kita jadikan dua perkara ini adalah benteng. Apa dia dua perkara tersebut? Perkara yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka, menurunkan musibah, menurunkan bencana, menyusahkan mereka. Wa anta fihim, ketika engkau berada bersama-sama dengan mereka wahai Muhammad. Yang pertama, Allah takkan turunkan azab selagi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Allah takkan turunkan azab. Kata Umar, tetapi Nabi SAW telah wafat. Tetapi kata para ulama yang lain, walaupun Nabi SAW wafat, tetapi kita mampu menolak bala bencana dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum fahum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada mana-mana kumpulan, mana-mana orang dalam keadaan mereka adalah orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah. So dua perkara penahan azab. Yang pertama iaitu ketika keberadaan Nabi digantikan dengan berselawat ke atas Nabi SAW, dan yang keduanya dengan memperbanyakkan istighfar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lupa apa yang kita istighfarkan. Kita tak istighfar, tapi kita duk sebut COVID. Ada orang buat lagu Corona, buat lagu Hari Raya, tajuk lagu Corona. Semua orang bercakap tentang Corona dan COVID ini. Akhirnya suasana bertukar daripada COVID positif menjadikan kita kehidupan yang negatif disebabkan COVID ini. Jadilah COVID negatif. COVID yang menegatifkan kehidupan kita pada hari ini. Seolah-olah COVID itulah yang kontrol kehidupan kita kesemua. Dan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, ini realiti yang berlaku kepada kita pada hari ini. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, maka disebabkan kerana itu, saya pilih tajuk dan topik ini untuk kita bincangkan dan kita jadikan sebagai salah satu tazkirah kepada saya yang bercakap dan kepada semua kita yang ada pada malam ini. So, kita tunjukkan tajuk ini, topik yang kita bincangkan, yang kita jadikan tazkirah ini kepada tiga kumpulan. Yang pertama, kumpulan yang takut yang melampau-lampau, sampaikan tidur pun pakai mask. Bukan pakai mask kat tangan, cik oi. Siti Nur Jamil bukan pakai mask kat tangan, ni pakai mask, pakai topeng. Tidur pun pakai mask. Dalam kereta seorang-seorang diri pun pakai mask. Bahkan semua tempat, masuk jamban, keluar, semua pakai mask. Takut yang melampau. Seolah-olah COVID ni menghantui diri dia. Hantu COVID ni menghantui, takut yang melampau. Takut yang macam ni pun kita tak nak, akhirnya sampai kita tak boleh nak buat apa-apa. Satu. Tajuk ini juga saya tujukan kepada kita yang bersederhana dan berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Kita ikut SOP apa yang telah ditetapkan, tapi kita bergerak dalam keadaan yang sederhana. Tidaklah sampai ke takut yang melampau, dan tidak juga jadi kepada kumpulan yang ketiga, iaitu kumpulan yang teramat bermudah-mudah. Ada orang sampai tolak terus. Apa aku peduli? Alah COVID tak. Sampai ke tahap maka dia tak peduli langsung, dan sudah pasti kita takut, sedangkan Islam di sana ada satu konsep yang disebut sebagai konsep ikhtiar. Baik, oleh kerana disebabkan kerana itu, hari ini apa berlaku kepada kita? Saya mulakan topiknya, kita jadi buntu. Ustaz, kami buntu. Kita jadi pening para sahabat. Kita jadi tak faham. Kita jadi susah hati. Kita jadi rimah. Kita tak tahu apa kita nak buat hari ni. Masing-masing orang dah tak tahu ni. Besok lusa ni semua dah jadi PKP, dah satu Malaysia. Kita dah pening, kita dah tak tahu apa-apa nak buat.
Maka apa solution? Apakah tindakan yang proaktif ataupun yang positif yang boleh menenangkan kita? Yang boleh menenangkan kita pada malam ni. Apa benda yang kita nak buat? Maka di sana Al-Quran mempunyai jawapan. Yang positifnya itu adalah datang daripada Al-Quran. Kita duk mengeluh dan Al-Quran memberikan jawapan pada setiap keluhan. Saya bahagikan dengan 15 keluhan yang kita kutip daripada keluhan-keluhan masyarakat pada hari ini, dengan disebabkan positifnya ataupun COVID positif ini akhirnya menghasilkan orang-orang yang berfikiran negatif. So kita nak neutralkan balik. Kita nak jadikan kita adalah orang-orang yang berminda positif. Minda positif itu datangnya daripada sinar petunjuk dan cahaya daripada Al-Quran. Yang ni yang kita nak buat. Okey, sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, sekarang jom kita tengok keluhan yang pertama. Okey, ya Mariati Cik Omar, saya dekat Kedah sekarang Mariati Cik Omar. Okey. Okey Kak Ina, alhamdulillah. Okey. So, kita tengok keluhan yang pertama. Keluhan yang pertama ni ada orang kata, Ustaz, apa gerangan yang menimpa kami ni? Apa benda yang duk menimpa kami hari ni saat ni? Kami tak tahu ni. Dia orang dah mula stres dah mula buntu sampai mereka tanya soalan. Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang sedang menimpa kami ni? Kenapa jadi masalah-masalah yang macam ni? Ada orang yang dia bertanya. Soalan tu dia tanya dekat siapa? Dia pun tak tahu kita tanya dekat siapa. Maka jawapannya di sana, kalau ada orang yang mengeluh, dengan bertanya, apa gerangan yang telah menimpa pada kami Ustaz? Boleh tak tolong huraikan? Maka jawapan kita, surah Al-Baqarah ayat 155 adalah jawapan pertama. Okey, sahabat-sahabat yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran bersama-sama dengan saya. Saya akan sebutkan satu-satu ayat yang dengan ayat ini akan menjadikan kita orang yang berminda positif dan akan menukarkan persepsi kita daripada persepsi yang negatif tentang COVID ini. Kita akan dapat tukarkan kepada minda yang positif, insya-Allah. Baik, so sahabat-sahabat boleh buka surah Al-Baqarah ayat 155. Bagi sesiapa yang mengeluh dengan bertanya, apakah gerangan yang menimpa ke atas kami pada saat ini, ya Allah, sampai 4,000 kes, ya Allah. Apa gerangan ni? Apa musibah sampai teruk macam ni? Mungkin ada orang yang mengeluh sebegitu rupa, maka kita jawab jawapan yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 155. Okey, positifkan minda dengan Al-Quran. 155 dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah kata, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju' wa nahsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat surah Al-Baqarah ayat 155. Siapa yang sempat minta tolong kodkan ayat, masukkan kat dalam wall kita kat sini supaya sahabat-sahabat yang lain boleh tengok. Apa kata Allah? Okey, untuk jawapan bagi orang yang mengeluh tadi, bila dia bertanya apakah gerangan yang berlaku kepada kita, kita jawab surah Al-Baqarah ayat 155. Baik, apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155? Allah kata, sungguh kami akan uji kalian wahai manusia dengan takut. Takut tak kita hari ini? Perasan tak kita berada dalam keadaan takut? Menunjukkan pada kita apa yang Allah janji benar-benar berlaku. Allah akan uji kita dengan takut, menunjukkan COVID ini adalah salah satu ujian yang datang daripada Allah. Orang yang bertanya, apakah gerangan yang berlaku pada kami? Ini adalah ujian, takut. Wal ju', lapar. Ada orang yang sampai kelaparan, kena buang kerja, gaji tak dapat, maka mereka jadi orang yang lapar. Wa naqsim minal amwal, ada orang yang jatuh miskin. Wal anfus, ada orang yang mati. Was samarat, tumbuh-tumbuhan yang tidak menjadi. Sahabat-sahabat, maka bukankah ayat ini jawapan pada orang yang bertanya soalan, orang yang mengeluh, apa gerangan yang berlaku? Maka Allah kata, aku yang buat. Aku yang uji kalian. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Para sahabat, sedarlah Allah tengah uji kita. Allah tengah uji kita. Baik. So, soalan yang pertama, keluhan yang pertama bagi siapa yang kata apakah gerangan Allah jadikan benda ni semua, maka jawapannya ini adalah ujian. Okey, Abu Aiman, barakallahu fik, ini adalah ujian yang datang daripada Allah. Baik, dia tak puas hati lagi, dia keluh buat pula keluhan yang kedua. Kata pula lagi, dia kata dia tak puas hati lagi.
Keluhan yang kedua, mengapa kami harus diuji dengan wabak ini ya Allah? Kenapalah kita kena uji? Sonoknya kita 2 tahun yang lepas bulan puasa ya Allah, boleh pergi solat tarawih, boleh pergi kenduri kendara, boleh pergi ke mana-mana, boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Ada orang yang pergi umrah setahun 2 kali, ada orang yang pergi haji tiap-tiap tahun, ada orang yang boleh pergi ke sana, pergi berjalan, berseronok. Lama dah kita hidup dalam keadaan keseronokan. Kita mungkin tanya, ya Allah, kenapa kami diuji ya Allah? Kenapa kami diuji dengan wabak ini? Maka jawapan kita, ujian adalah sunnatullah. Ujian adalah sunnatullah. Maka jawapannya berada di mana? Berada di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Bagi siapa yang bertanya, mengapa kami harus diuji? Siapa yang mengeluh, kenapa kami harus diuji Ustaz? Kenapa kita diuji? Kenapa Allah uji kita? Maka jawapannya berada di dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Ya, sekarang Allah sedang menguji kita. Kat mana jawapannya? Surah Al-Ankabut ayat 2. Minta Abu Aiman tolong masukkan sekejap. Surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban alif lam mim, surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Cantiknya ayat ni, masya-Allah. Kita mengeluh pada Allah, kadang-kadang kita marah dekat Allah, kita tanya mengapa kami harus diuji? Pasal apa Allah uji kami? Kenapa Allah turunkan kita ni Malaysia ni sampai 4,000 kes? Kenapa Allah uji kami? Kita nak marah ataupun kita nak mengeluh sekarang ni? Maka Allah jawab di dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Betul, Allah Maha berkuasa, Kak Jamilah. Apa kata Allah? Adakah kalian menyangka, kalian berkata kalian telah pun beriman sedangkan kalian belum diuji? Kita duk kata sebelum ni kita dah beriman, bukan? Tanda orang yang beriman, betul-betul iman mereka adalah saat ketika mana mereka diuji. Selagi belum diuji, belum dibuktikan keimanan kita. Tujuan Allah uji kerana Allah nak melihat keimanan kita, adakah kita orang yang beriman betul-betul. Bagi siapa yang mengeluh dan bertanya, mengapa kami harus diuji? Sebenarnya ujian ini juga adalah merupakan ujian keimanan. Kerana apa? Kerana kata Allah, kami juga telah uji umat yang terdahulu daripada kalian. Maka takkan kalian yang berada pada tahun 2020, tahun 2021 Allah tak uji? Orang sebelum kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak boleh diuji? Maka bagi siapa yang bertanya mengapa kami harus diuji dengan wabak ini, maka jawapannya Allah jawab di dalam surah Al-Ankabut, adakah manusia menyangka mereka telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji umat-umat yang terdahulu daripada kalian. Allah kata kami telah menguji umat yang terdahulu, maka kalian juga kami uji pada zaman hari ini. Maka jawapan bagi orang yang mengeluh, mengapa kami diuji? Maka inilah jawapannya, Allah menguji orang yang di zaman dahulu dan Allah juga menguji kita yang hidup pada zaman hari ini. Baik, kita mengeluh lagi. Kita tanya lagi soalan. Ya Allah, untuk apa ujian daripada Allah ini? Apa tujuannya Allah uji kita dengan positif ataupun dengan COVID? Apa tujuan Allah uji kita sebenarnya? Untuk apa Allah uji? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala uji kita? Maka kita jawab di sana, Allah uji kita untuk hidayah dan petunjuk. Allah uji kita kerana di sebalik ujian itu Allah nak memberikan hidayah kepada kita dan petunjuk kepada kita. Kat mana? Surah At-Taghabun ayat nombor 11. Sahabat-sahabat boleh cek surah At-Taghabun ayat nombor 11. Surah At-Taghabun ayat nombor 11. Abu Aiman minta tolong masukkan surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang mengeluh, ya Allah, untuk apa ujian daripada Allah ni? Kenapa Allah berikan ujian ni? Untuk apa ujian tersebut? Maka Allah kata, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah Allah uji seseorang dengan apa-apa ujian melainkan dengan izin Allah. So kalau siapa yang mengeluh dan bertanya untuk apa ujian ni, maka jawapan kita, tidaklah Allah uji kita
melainkan dengan izin daripada Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada hati dia. Tujuan Allah berikan ujian kerana Allah nak memberikan hidayah dan petunjuk. Kami tak faham Ustaz apa yang Ustaz cerita. Sahabat-sahabat perasan tak apa yang berlaku ketika PKP hari tu? Apa yang berlaku ketika PKP hari tu dekat kita? Ada orang yang tak pernah jadi imam dekat rumah dia, tiba-tiba dia kena jadi imam. Berapa ramai orang yang hantar mesej dekat tanya-tanya macam mana nak buat solat witir, macam mana nak buat solat tarawih. Isteri minta jadi imam. Waktu tu baru kita tahu rupa-rupanya kita jahil selama ini dengan agama. Sehingga kan nak jadi imam solat pun kita tak mampu. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ini realiti yang berlaku. Bukankah Allah nak tunjukkan, berikan petunjuk kepada kita, kita seorang ketua keluarga tapi kita tak pernah pun solat berjemaah dengan keluarga kita. Kita seorang ketua keluarga, kita tak pernah pun buka Al-Quran, kita baca bersama-sama dengan keluarga kita. Kita ketua keluarga, bahkan kita tak tahu pun apa yang dibaca oleh anak-anak isteri kita di rumah. Tetapi COVID menjadikan kita dapat melihat isteri kita membaca Al-Quran, anak-anak kita membaca Al-Quran, dan kita mula menjadi imam di rumah kita sendiri yang tak pernah pun kita terfikir sebelum ini kita hanya menjadi makmum sahaja. Bukankah itu petunjuk daripada Allah? Maka inilah positif, nilai-nilai positif yang terdapat di dalam COVID ini. Apa yang kita katakan, Allah jadikan ujian, Allah jadikan musibah kerana Allah nak memberikan petunjuk kepada hati-hati kita. Sehingga kita dapat kenal betapa jahilnya kita tentang agama selama ini yang kita tak tahu. Kemudian kita pun mula berjinak-jinak. Kalau siapa perasan, ramai di antara sahabat-sahabat yang mula kenal saya disebabkan kerana PKP, bukan? Sahabat-sahabat join kelas online yang kami buat. Disebabkan PKP lah ada di antara sahabat-sahabat kami yang datang jumpa saya menangis. Dia kata, Ustaz, disebabkan PKP ni saya dapat khatam Al-Quran. Disebabkan PKP ni saya mula mempelajari Al-Quran. Dan ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran secara online tumbuh macam cendawan. Ketika mana? Ketika PKP waktu tu. Dan ramai di antara kita yang mendapat petunjuk dan hidayah saat ketika mana datangnya PKP tu. Bukankah ni satu nilai-nilai positif yang ada? Inna ma'al usri yusra, bukan? Bersama dengan kesusahan ada kemudahan Allah nak bagi. Tapi kita tak sudi tengok yang positif tu tadi. Kita lebih suka tengok yang negatif. Kita lupa yang mana hari ketika mula-mula PKP hari tu, apa yang kita telah buat. Masya Allah, kita hidup secara tenang. Kita duduk kat rumah kita, kita baca Al-Quran. Dan apa yang berlaku pada waktu sekarang ini? Sahabat-sahabat rahimakumullah, inilah nilai positif yang kita nak tonjolkan. Allah sebutkan pada kita, tidaklah Allah mendatangkan apa-apa musibah dan ujian melainkan dengan izin Allah, dan siapa yang beriman pada Allah, dia percaya pada apa yang berlaku ini dengan izin Allah, yahdi qalbah, Allah berikan petunjuk pada hati dia. Sahabat-sahabat, kita nakkan petunjuk daripada Allah, tapi kita tak reda pun pada apa yang Allah buat. Sahabat, kita perlukan petunjuk. Inilah petunjuk yang Allah sedang tunjukkan pada kita. Allah tunjukkan pada kita bagaimana rezeki itu hak mutlak Allah. Siapa sangka, siapa yang pergi tengok. Tadi hari ini punya keluar satu gambar cerita tentang Mekah. Siapa yang pernah pergi dekat Mekah? Ustaz Ismail, para sahabat kita, Kak Ina, Haji Syamsul yang pernah berada di Mekah, Muhammad Izwan yang pernah pergi Mekah. Kat Mekah ada satu jalan, Syarek Maspalah, dekat Maspalah tu. Tahu tak dekat Maspalah tu siapa boleh perasan kawasan yang bingit, kawasan yang bising, yang penuh dengan orang ramai 24 hours ketika musim haji, ketika musim umrah, pergilah waktu mana sekalipun. Tapi apa yang berlaku di Maspalah pada hari ini, macam padang jarak, padang terkukur, yang tinggal hanyalah burung terkukur dan juga burung merpati sahaja. Mana pergi orang? Sehingga kedai-kedai terpaksa tutup. Ramai ada di antara orang yang mengeluh. Tapi saya baca satu komen tu, kita dah lama dah kita mengkayakan mereka. Sehingga kadang-kala para peniaga-peniaga ini, mereka merasakan mereka lah raja, bahkan mereka lah boleh createkan rezeki untuk mereka sendiri. Sehingga mereka mengaut keuntungan yang jutaan rial, bahkan jutaan ringgit. Bahkan kadang-kala mereka menekan para jemaah-jemaah dengan bayaran-bayaran yang tak masuk akal. Tapi Allah nak didik mereka. Bagaimana Allah nak didik? Allah nak didik dengan mengatakan rezeki kami punya. Kami boleh beri rezeki, kami boleh tarik balik rezeki. Dan semudah itu Allah boleh tarik balik rezeki yang sebelum ini mereka adalah orang yang kaya raya. Hari ini kedai tak boleh buka. Kedai tak boleh buka. Walaupun dia hebat macam mana pun, maka Allah susutkan nikmat yang dia ada dalam keadaan COVID yang berlaku. Sahabat-sahabat rahimakumullah,
Bukankah Allah nak datangkan petunjuk, nak tunjukkan pada kita satu-satu. Kita ni kerdil yang teramat. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Manusia, kamu fakir, kamu berhajat kepada Allah. Allah yang maha kaya. Sebelum ini kamu lupa pada Allah, sekarang kamu tahu siapa yang lebih berkuasa. Yang berkuasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, kita mengeluh lagi pula. Ada orang mengeluh lagi, dia kata, "Ustaz, mengapa harus terjadi pada kami? Kenapa berlaku pada kami? Okey, kenapa berlaku kepada kami? Kami tak faham mengapa benda ini, ujian ini berlaku kepada kami." Baik, maka kalau siapa yang bertanya kenapa berlaku kepada kami, kenapa jadi kat Malaysia, kenapa berlaku dekat mana-mana tempat sekalipun, maka jawapannya di dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 3. Surah Al-Ankabut ayat nombor 3 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu allazina sadaqu walaya'lamannal kadzibin." Kalau siapa yang bertanya mengapa harus terjadi semua ini pada kami ya Allah, maka jawapannya Allah kata, kami telah uji bukan hanya kepada kamu. Janganlah duk rasa kita saja yang susah. Hari ini kita duk rasa kita susah. Tahu ke tidak, saya pernah pergi dekat airport Pakistan. Dekat airport Pakistan tu dia tulis dekat dinding. Apa yang dia tulis kat dinding? Hari ini kamu merasakan kamu susah disebabkan kerana kamu tidak mempunyai kasut. Sebagaimana kita duduk bising hari ini dekat Malaysia, kita susah itu, kita susah ini. Maka saya baca dekat airport tu dia katakan kamu merasakan kamu susah kerana kamu tidak mempunyai kasut, tetapi di sana ada lagi orang yang lebih susah kerana mereka tidak mempunyai kaki. Sahabat-sahabat rahimakumullah, bila kita mengeluh dengan mengatakan kenapa harus terjadi kepada kami, Allah jawab bukan pada engkau seorang saja kena. Kamu tahu ke tidak umat yang terdahulu daripada kalian mereka juga diuji? Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 3, jawapan bagi keluhan ini surah Al-Ankabut ayat nombor 3. Apa kata Allah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat yang terdahulu daripada kalian. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, daripada ujian itu kami dapat kenal siapa orang yang benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan kami dapat kenal siapakah pendusta. Waktu senang boleh kita pergi ke masjid, bukan? Waktu senang kita boleh buat ibadat itu, kita boleh buat ibadat ini. Sekarang ketika susah, apa yang kita buat? Bahkan ada orang ketika Covid, dia terus tinggalkan kebaikan-kebaikan yang dia buat dahulu. Kemudian disalahkan. Masjid tak boleh pergilah sekarang ni. Apa punya teruk tutup masjid? Marah itu, dia marah ini. Sedangkan kalau dia memahami betul-betul, maka di sana pahala tetap dia boleh dapat dengan pelbagai cara. Sebelum ini kita hanya menumpukan ibadat-ibadat individual, kita lupa pada ibadat sosial kita. Kita lupa bantu orang-orang miskin. Kita lupa tengok jiran tetangga kita. Tetapi disebabkan Covid ini, akhirnya kita kenal rupa-rupanya banyak cabang kebaikan yang Allah ciptakan pada kita. Bukan hanya solat malam sahaja. Bukan saja pergi masjid. Kebaikan tu bukan hanya sekadar pergi masjid lah, Syekh. Ada orang yang dia anggap seolah-olah kalau dah tak boleh pergi masjid tu, kiamatlah dunia ni, habislah semua kebaikan yang lain dia tak mampu buat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kebaikan dengan cara jalan yang banyak. Ada orang marah, kami dah tak boleh lagi dah pergi ke Mekah, kami dah tak boleh lah pergi ke Madinah, kami tak boleh lagi beriktikaf di Masjid Nabawi, tak boleh lagi dah pergi menziarahi makam Nabi SAW. Waktu hang duduk kat Malaysia, selawat pun tak pernah, action konon. Kemudian konon-kononnya dia buat sedih pula kerana tak boleh pergi ke Madinah. Waktu engkau duduk dekat Melaka, engkau duduk dekat Selangor, engkau duduk dekat KL, engkau duduk kat Kedah, ada engkau selawat kat atas Nabi SAW? Ada pernah kau baca kitab sirah? Ada pernah kau baca hadis-hadis Nabi? Kemudian nak action menunjukkan kesedihan kerana tak boleh pergi ke Masjid Nabawi. Bukankah waktu kita baca hadis Nabi SAW, Nabi SAW sendiri pernah menegur seorang sahabat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, aku lebih suka kalian keluar daripada masjidku ini untuk bantu manusia-manusia yang susah, memberi makan kepada orang-orang yang miskin, lebih hebat lagi pahalanya berbanding dengan sebulan kalian beriktikaf kat dalam masjid aku ni. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita duk rasa dengan cara kita boleh pergi iktikaf kat masjid, kita dah rasa okey. Sedangkan kata Nabi SAW, aku lebih suka dan lagi besar ganjaran pahala bagi orang yang keluar pergi mencari orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang susah, dibantu mereka-mereka ini,
lebih baik lagi kepada kalian berbanding dengan kalian berada beriktikaf di dalam masjidku ini selama 1 bulan. Sahabat-sahabat, itu kalau kita faham konsep al-aulawiyat, prioriti di dalam Islam. Dan ini yang berlaku kepada kita sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, so Allah nak jadikan pada ini, nak bagi tahu kalau siapa yang mengeluh kononnya dia yang susah, sebenarnya bukan sekadar dia, bahkan ramai lagi orang lain yang susah, umat yang terdahulu juga mereka uji. Dan tujuan Allah datangkan ujian, Allah nak melihat kebenaran, betul tak kita orang beriman. Dan Allah nak melihat siapakah di kalangan mereka orang-orang yang pendusta. Baik, kita pun mengeluh lagi pula. Kita kata apa lagi pula? Daripada mana datangnya musibah ini ya Allah? Daripada mana datangnya? Baik, daripada mana datangnya musibah ini? Maka jawapan dia adalah Allah jawab daripada surah Ali Imran. Bagi siapa yang bertanya daripada mana datangnya musibah ini, surah Ali Imran ayat 165 adalah jawapan. Kata Allah, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ada orang mengeluh ketika mereka diuji dengan satu ujian. Bila mereka diuji dengan satu ujian, maka mereka pun dah mula mengeluh pada waktu tersebut. Sebelum ni kami tak pernah diuji, kami dah dapat kenikmatan, kami dah hidup senang, kenapa kami diuji sekarang? Dan mereka pun berkata, qultum anna hadza. Mereka pun berkata, kenapa diuji kami sebegini rupa? Maka kata Allah, qul huwa min 'indi anfusikum. Sesungguhnya ujian ini datang disebabkan kerana diri kalian. Ujian ini datang disebabkan kerana diri kalian, kerana kesilapan-kesilapan kalian yang telah kalian lakukan. Sahabat-sahabat tahu tak? Allah jadikan ujian itu kerana kita akan dapat beberapa perkara. Bila Allah uji kita, kita dapat beberapa perkara. Yang pertama, tahu tak, dengan ujian Allah angkat darjat kita. Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita. Baik, ingat senang ke nak angkat darjat? Tapi dengan ujian ini Allah boleh angkat darjat kita. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, tahu tak dengan ujian ini Allah hapuskan dosa kita? Dengan ujian kita, dengan kesusahan yang kita sedang alami ini, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa kita. Kadang-kala kita tak rajin beristighfar, kita tak rajin minta ampun, tak rajin bertaubat. Tapi Allah susahkan kita kerana Allah sayang dekat kita. Allah nak buangkan semua dosa-dosa yang ada pada kita sekiranya kita bersabar. Bukankah itu nilai-nilai positif yang ada? Baik, yang ketiga, apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala uji kita pada waktu tersebut? Kenapa? Kerana dia adalah kifarat di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dia adalah merupakan kifarat di atas dosa-dosa yang telah kita buat. Siapa yang pernah mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara ni kalau dibuat oleh mana-mana orang, Allah datangkan 5 musibah. Salah satunya bila mana berlakunya penzinaan, berleluasa. Berlakunya penzinaan, perkara kemungkaran berlaku di mana-mana tempat. Orang dah tanpa segan silu bahkan melakukan maksiat dosa secara terang-terangan. Maka kata Nabi SAW, Allah akan datangkan kepada mereka penyakit berjangkit yang menular teramat cepat dan tak pernah berlaku penyakit itu pada zaman sebelum daripada mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, lain saya sangkut-sangkut ke? Ada sahabat kita kata, awak sangkut-sangkut. Okey ke tak okey? Minta tolong respon sekejap sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kami. Lain okey ke tak okey? Okey. Lain okey ke tak okey? Kalau okey, katakan okey. Okey tak? Boleh dengar dengan elok gambar suara okey? Rauh kata okey lah. Mungkin beberapa tempat lah kot. Tempat yang lain kata okey. Baik. Okey, Mariati kata okey. Baik, sahabat-sahabat, saya sambung balik. So, kalau siapa yang tanya daripada mana datangnya musibah ini, Allah kata, musibah ini datang disebabkan diri kalian. Kifarat ke atas dosa yang kita buat. Bumi ini terlalu marah. Bila mana penghuni-penghuninya banyak melakukan dosa, mereka tidak beriman kepada Allah, akhirnya Allah datangkan penyakit berjangkit pada mereka yang menular dengan teramat cepat. Yang ini disebut oleh Nabi SAW. Baik, kita mengeluh lagi sahabat-sahabat. Ada orang mengeluh lagi, dia kata, tapi ya Allah, wabak ini sungguh buruk.
wabak ni sungguh dahsyat bagi kami. 4,000 kes sehari. Kami hilang pekerjaan. Kami susah. Rumah kami dah jadi macam tongkang pecah. Anak-anak kami dah mula conteng dinding. Kusionnya ditoreh. Kemudiannya pula kejap-kejap makan. Bahkan bil elektrik bertambah, air pula. Macam-macam cerita yang berlaku. 1,001 cerita kat dalam rumah kita. Kita mengeluh, ya Allah, wabak ni sungguh buruk bagi kami, ya Allah. Macam mana kita nak buat, nak positifkan dia? Maka kita jawab di sana surah Al-Baqarah ayat yang ke-216 Allah sebut. Surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bagi siapa yang mengeluh, dia kata, ya Allah, wabak ini sangat buruk, sangat dahsyat. Kami dah tak mampu tahan lagi, ya Allah. Maka kami tak boleh terima dan kami tak suka pada apa yang berlaku. Kami tak suka sungguh-sungguh ni COVID ni. Kami tak suka dekat PKP ni. Kami tak suka itu, kami tak suka ini. Maka jawapan dia, jawapan dia adalah surah Al-Baqarah ayat 216. Apa dia dalam ayat 216 surah Al-Baqarah? Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik. Apa dia? Kata Allah, barangkali kamu benci pada sesuatu tetapi benda itu baik bagi kamu. Barangkali kamu suka pada sesuatu tetapi benda itu adalah buruk bagi kamu. Sesungguhnya Allah tahu, kamu tak tahu sedikit pun. Sahabat-sahabat ni Allah kata kat kita, Allah bercakap-cakap dengan kita. Allah kata, kamu sangka benda itu buruk tapi bagi Allah itu baik. Kita duk sangka benda itu baik tapi sebenarnya benda itu tak baik bagi kita. Ni semua Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka bila kita katakan wabak ni sungguh buruk bagi kamu, yang buruk itulah sebenarnya adanya kebaikan yang Allah datangkan. Yang saya ceritakan di awal tadi, kita tak sangka kita nak jadi imam, kita tak sangka kita nak buat ibadat macam ni, kita tak sangka hari ni tiap malam kita dengar kuliah. Yang dahulunya kita sibuk dengan dunia, hari ni kita mula mencari akhirat disebabkan kesusahan, kesulitan. Dulunya tak pernah kita berdoa pada Allah, Allah jadikan kita susah, akhirnya kita terpaksa mengangkat tangan dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapur buka 24 hours bukan? Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Ada orang mengeluh lagi pula. Mengeluh keluhan yang ketujuh. Ustaz, kami penat. Ya Allah, kami penat. Ya Allah, dah tak larat tanggung. Berat dah ni hidup kami ni, ya Allah. Macam-macam yang berlaku. Ada yang kena buang kerja. Tengok pula anak-anak kena belajar online. Kami pun kerja daripada rumah. Rupanya kerja daripada rumah lagi teruk. Kita duk mengeluh ni, kita dah penat. Kita dah tak larat tanggung dah ni. Maka Allah jawab pada ayat 286. Allah jawab pada ayat 286. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidaklah menyusahkan, memberatkan mana-mana orang melainkan kadar yang mampu ditanggung. Kita mampu tanggung tak sekarang ni? Kita masih lagi boleh hidup bukan? Kita yang kata kita susah boleh makan lagi ke tak? Masih lagi boleh makan bukan? Bahkan kita boleh pilih apa yang kita nak makan. Walaupun di luar sana ada orang yang susah, tapi susah kita masih lagi kita boleh hidup. Susah kita masih lagi boleh cari sesuap nasi. Susah kita masih lagi boleh berusaha dan ada orang yang membantu orang-orang yang susah pada saat ini. Sebab tu para sahabat rahimakumullah, ya Allah jawab pada kita. Kamu kata kamu penat kan? Tapi kamu dah tak larat lagi kan nak menanggung kesusahan disebabkan peristiwa yang berlaku, PKP-nya, COVID-nya ni. Maka kata Allah, Allah tidak memberati hamba-hambanya melainkan kadar apa yang dia mampu tanggung. Kita mampu tanggung tak? Kita masih lagi mampu untuk menanggung ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Baik. Ada orang pula datang mengeluh lagi pula. Keluhan nombor 8. Okey. Apa dia keluhan nombor 8? Keluhan nombor 8 dia kata, kami dah tak boleh kerja, ya Allah. Kami dibuang kerja. Kami dikurung di rumah. Kami dah tak boleh buat apa. Nak pergi bersukan tak boleh, panjat bukit pun tak boleh, nak buat itu tak boleh, nak pergi lepak kedai pun tak boleh. Semua benda yang kami buat dahulu kami tak boleh. Masjid pun dah tak boleh pergi. Apa punya teruk. Waktu boleh dulu bukan main lagi, tak pernah pun pergi masjid. Tiba-tiba nak bising pula pasal masjid dah tak boleh pergi. Dulu-dulu ada juga sembahyang Jumaat yang tak pergi. Tiba-tiba hari ni nak bising pula sembahyang Jumaat dah tak boleh, bukan? Baik, so
Kalau siapa yang mengatakan kami dah tak boleh kerja, dia mengeluh, dia kurung di rumah, tak boleh nak buat apa-apa, maka ayatnya Allah sebut pada kita surah Ali Imran ayat 139. Ayat 139 kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah, janganlah lemah, relaxlah, jangan jadi lemah, kuatkan. Al mu'min qawi khairun min mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. So kata Allah, jangan kamu bersikap lemah, jangan bersedih hati. Kamulah orang yang paling tinggi darjat kalau kamu beriman. Jangan jadi lemah. Jangan kita jadi orang yang lemah. Disebabkan COVID, maka kita jadi lemah. Dah tak berzikir lagi dah tak baca Quran lagi dah tak pergi majlis ilmu lagi dah. Tak boleh pergi ke masjid, kat rumah kita boleh buat. Adakah ibadat hanya di masjid? Tak. Macam-macam lagi kebaikan yang lain yang kita boleh buat. Jangan jadi lemah disebabkan COVID ini. Kena kuatkan diri. Bahkan Allah kata, jangan kalian bersikap lemah dan jangan bersedih hati. Ingat, kamu adalah orang-orang yang paling tinggi darjat sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Terima kasih sahabat kita Abu Aiman yang sudi memasukkan setiap dalil-dalil yang saya sebutkan. Baik, sahabat-sahabat, saya nak bagi satu contoh. Ya, majlis ilmu dah tak ada, tapi online masih lagi ada Kak Ina. Online kita masih lagi boleh hadir. Baik, sahabat-sahabat, saya nak bagi satu contoh. Kalau kita katakan kita susah pada hari ini, satu contoh lah saya nak bagi. Okey, dengar baik-baik. Pernah dengar tak kisah Nabi Ayub alaihi salam? Pernah tak dengar kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam? Nabi Ayub alaihi salam ni saya nak ceritakan. Cukupkan masa kita? Okey, sekejap lagi. Nabi Ayub alaihi salam, apa yang berlaku pada Nabi Ayub? Allah berikan pada dia kesenangan, kenabian, keluarga yang baik, 10 orang anak, kesemuanya lelaki, dapat isteri yang amat baik. Isterinya bernama Rahmah. Nama isterinya Rahmah, seorang isteri yang solehah. Hidupnya alhamdulillah, hidup yang amat baik. Baik, tahu tak apa yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihi salam? Allah uji dia. So, bila kita lihat keseluruhan daripada kehidupan Nabi Ayub, Allah telah uji Nabi Ayub dengan 2 ujian. Apa ujian yang dia telah dapat? Yang pertama, Allah uji dia dengan senang. Dan yang kedua, Allah uji dia dengan kesusahan. Ketika Allah uji dia dengan senang, okey, dia boleh hadapi ujian tersebut. Tetapi Allah uji dia dengan kesusahan. Ketika mana Allah tarik balik nikmat harta benda yang dia miliki. First kali Allah tarik balik kebun-kebunnya, binatang ternaknya, kekayaannya Allah tarik balik. Ketika Allah hilangkan, Allah jadikan dia seorang yang susah, anak-anaknya yang berjumlah 10 orang itu telah meninggalkan bapa mereka pada waktu tersebut. Sebab apa? Bapa dah tak kaya lagi dah macam dulu, anak-anak dah mula tinggalkan. Bila dia susah saja, mula orang-orang yang dahulu dekat dengan dia dah mula menjauhi daripada dia. Baik, kemudian sampailah ketika dia sakit daripada atas kepala sampai ke hujung kaki. Dikatakan sakit kulit pada waktu tersebut. Isteri dia telah jaga dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sahabat-sahabat, berapa tahun dah kita diuji dengan COVID? Baru 1 tahun, genap 1 tahun ataupun hampir 1 tahun. Tahu tak berapa lama Nabi Ayub diuji sakit? Diuji sakit selama 7 tahun. Akhirnya setelah sampai 7 tahun, isteri dia dah tak boleh sabar lagi dah. Isteri dah jadi stres dah waktu tersebut. Isteri dia yang bernama Rahmah datang jumpa Nabi Ayub alaihi salam. Ya, Abang Mak Lelong. Ketika dia jumpa Nabi Ayub alaihi salam, isteri dia yang nama Rahmah tu, kata si Rahmah, dia kata, Abang Ayub, sampai bila kita nak hidup susah macam ni? Sampai bila ni engkau nak sembuh ni? Aku dah tak larat dah nak berkisah, dah tak larat dah nak bela, dah tak larat dah nak jaga engkau ni. Dah lama sangat aku jaga engkau, engkau tak sembuh-sembuh, maka aku nak tinggalkan engkau lah. Kata Nabi Ayub alaihi salam kepada isteri dia pada waktu tersebut. Apa kata Nabi Ayub alaihi salam? Wahai isteriku Rahmah, berapa lama dah kita hidup senang? Kata isteri dia waktu tersebut, abang, kita telah hidup senang selama 80 tahun. Baik, dia tanya lagi isteri dia soalan kedua, Rahmah, berapa lama dah aku ditimpa dengan sakit? Kata isteri dia, abang telah ditimpa sakit selama 7 tahun. Saya bela abang, saya tahu 7 tahun dah abang sakit. Baik, kita lihat di sana, kata Nabi Ayub alaihi salam, engkau lihat, dia kata 80 tahun Allah berikan nikmat kepada aku.
sedangkan Allah hanya berikan pada aku kemudaratan, kesakitan baru 7 tahun. 7 berbanding dengan 80 tahun. Aku malu kepada Allah untuk aku nak mengeluh kepada Allah tentang kesakitan yang aku sedang alami pada waktu sekarang. Sahabat-sahabat rahimakumullah, hari ini kita mengeluh kepada Allah, kita tak boleh kerja, kita dikurung di rumah, kita tak boleh buat itu, kita tak boleh buat ini. Sedangkan Allah telah berikan masa kepada kita 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun hidup dalam keadaan kesenangan. Tiba-tiba Allah berikan ujian dalam tempoh 1 tahun, kita dah mula mengeluh pada waktu tersebut. Maka Allah kata wala tahinu wala tahzanu, jangan jadi lemah, jangan kita rasa sedih hati. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, kamu adalah orang yang paling tinggi darjat sekiranya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, maka jangan kita duk mengeluh sedikit pun apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kepada kita. Itu baru satu cerita Nabi Ayub alaihi salam. Banyak lagi kisah-kisah yang lain yang kita boleh jadikan pedoman untuk mempositifkan minda kita supaya menjadikan COVID positif ataupun positif COVID, dengan keadaan mempositifkan COVID ini dengan suasana yang kita telah sebutkan. Baik, ada lagi orang yang mengeluh, ya Allah, kami dah surrender, kami dah menyerah kalah, kami dah putus asa, ya Allah. Jangan sama sekali putus asa. Allah kata wala tai'asu min rauhillah, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir sahaja. Jangan menyerah kalah. Kenapa nak menyerah kalah? Kenapa nak putus asa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat surah Yusuf ayat 87. Surah Yusuf ayat 87. Allah kata, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa daripada rahmat Allah ni siapa dia? Hanyalah di kalangan orang-orang kafir sahaja. Biarkan orang kafir nak putus asa. Kita orang Islam, kita orang yang beriman, pasal apa nak kena putus asa? Maka positifkan minda, jangan sampai kita putus asa, kita jadi lemah, akhirnya kita tak nak bertindak dan kita kekal dalam keadaan yang negatif. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada orang mengeluh lagi. Dia kata, ya Allah, bagaimana jalan keluar bagi kami? Adakah pintu rezeki bagi kami? Kami susah, kami dibuang kerja, kami susah nak cari rezeki, kami kena duduk kat rumah. Ada tak jalan keluar bagi kami supaya kami dapat keluar daripada kepompong kesusahan yang melanda saat ketika PKP ini? Maka kita jawab surah At-Talaq ayat nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Surah At-Talaq ayat nombor 2, ayat nombor 3 dan ayat nombor 4 surah At-Talaq Abu Aiman. Siapa yang mengadu, dia kata, ya Allah, ada tak jalan keluar bagi kami? Ada ke pintu rezeki bagi kami? Kami dah hidup susah sekarang ni, kami susah nak cari rezeki, kedai ditutup, income kami makin kurang, bahkan ada yang tidak ada income. Macam mana kami nak buat? Jawapannya berada di dalam surah At-Talaq ayat nombor 2, ayat nombor 3 dan ayat nombor 4. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, ayat 1000 dinar tu bukan gantung, bukan letak dalam kereta kita beramal. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan bagi dia dan Allah rezekikan kepada dia dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Bertakwa tak kita pada Allah? Dah tahu susah tapi tak semayang. Dah tahu susah, dah tahu dah sumber rezeki kita datang daripada Allah tapi lupa pada yang memberi rezeki. Macam mana nak dapat rezeki? Sebab tu kalau ada orang yang datang mengadu susah, dia adalah orang yang tak faham tentang konsep rezeki. Sudah pasti dia adalah orang yang lupa kepada yang memberi rezeki. Jangan lupa pada yang memberi rezeki. Ayat ni menyebut jelas kepada kita macam mana cara kalau rezeki kita terputus, rezeki kita tergugat, income kita makin kurang. Maka surah At-Talaq menjadi jawapan ayat 2, 3, 4. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, kami bukakan jalan keluar baginya dan kami rezekikan pada dia dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah bantu dia, Allah akan bantu dia. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikan innallaha balighu amri, Allah akan menyampaikan urusan apa yang Allah kehendaki dan Allah jadikan pada setiap sesuatu ada rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita perlu takut? Maka jangan takut. Bertakwa kepada Allah,
ikut taat pada apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang. Baik. Kami dibuang kerja ustaz, mengeluh yang ke sebelah. Kami dibuang kerja, siapa nak bagi rezeki dekat kami? Kami dah dibuang kerja sekarang, siapa nak bagi rezeki dekat kami? Surah Hud ayat nombor 6. Surah Hud ayat nombor 6 adalah jawapan. Apa kata Allah dalam surah Hud ayat nombor 6? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Siapa yang mengeluh kena buang kerja, dia buang kerja, tak ada income, dia tanya siapa nak bagi rezeki dekat kami, Sinar ke, kerajaan ke, siapa nak bantu, YB ke? Maka surah Hud menjadi jawapan kepada dia. Surah Hud ayat nombor 6 kata Allah, wa ma min dabatin, tiadalah sesuatu pun daripada makhluk yang melata, yang bergerak di atas bumi ni, melainkan Allah jualah tempat menanggung rezekinya. Allah yang tanggung rezeki kita. Dan Allah mengetahui tempat kediamannya, Allah mengetahui tempat rezeki itu disimpan, Allah lorongkan dia. Dan semuanya telah berada di dalam kitab yang tersurat. Maka semuanya telah pun berada di dalam kitab yang tersurat, telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini di antara poin yang terakhir. Ustaz depa suruh kami stay at home. Ustaz depa suruh kami stay at home. Okey, duduk dekat rumah. Kami dah jemu kena kurung. Kami dah penat, rumah dah jadi macam tongkang pecah. Sampai bila kami nak duduk dalam PKP ni? Kami dah tak boleh lagi stay at home. Kami nak pergi lepak kat kedai kopi. Okey, contoh. Maka kalau kita dah sampai stres sangat-sangat, dah duduk kat rumah kena kurung, stay at home, duduk dalam PKP ni, surah Ali Imran ayat 200 adalah jawapan. Surah Ali Imran ayat yang ke-200 adalah jawapannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Teguhkanlah kesabaran. Dan hendaklah kamu bersiap siaga. Okey, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. 4 benda. Sabar, jadilah orang yang bersabar. Bersiap siaga selalu, bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan berjaya. Sabar, Allah kata. Allah suruh kita sabar. Siapa yang bertanya kami dah tak tahan stay at home, maka jawapannya sabar. Allah perintahkan kita sabar. Dia orang tanya lagi, habis kenapa kami kena sabar? Kenapa kita kena sabar? Jawapan dia Allah sebut, innallaha ma'as sabirin, kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Tak nakkah Allah berada bersama dengan kita? Tak nak Allah bersama dengan kita, tak payahlah sabar. Tak payah sabar. Kalau tak mau Allah berada dengan kita, tak payah sabar. Allah takkan berada dengan kita, Allah takkan bantu kita waktu tersebut. Syarat nak bantuan Allah, kena sabar. Sebab dalam ayat ni Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Kalau siapa yang bertanya, kami dah tak boleh sabar dan kami tak mau sabar, ini jawapannya Ali Imran ayat 146, innallaha ma'as sabirin. Allah berada bersama-sama dengan orang yang sabar. Baik. Habis kalau kami sabar, apa balasan pada kami? Kalau kami sabar, ada tak balasan yang tertentu? Apa yang kami dapat kalau kami sabar? Oh, dia dah marah dah. Dia tanya pula, apa yang dia akan dapat kalau dia sabar? Maka Allah kata dalam surah An-Nahlu ayat 96. An-Nahlu ayat 96, kata Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahlu ayat 96, Allah kata, sesungguhnya kami akan balas kepada orang yang bersabar dengan ganjaran pahala lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Baik, kata Allah, kami akan balas kepada orang yang sabar pahala lebih baik daripada apa yang mereka buat. Allah jamin ni. Allah sebut lagi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar Allah cukupkan pada mereka pahala, dan Allah berikan pada mereka pahala tanpa batas. Yang orang tanya lagi, ustaz, kalau kami sabar apa kami dapat ke akhirat?
ke akhirat, malaikat akan sambut mereka di akhirat dan kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian di atas kesabaran yang telah kalian pamerkan, kekallah kalian semua di dalam syurga. Tahu tak, ramai orang masuk syurga disebabkan kesabaran. Ada seorang perempuan, saya nak cerita ni cerita yang terakhir. Ada seorang perempuan pergi mengadu dekat Nabi SAW. Dia kena penyakit sawan. Perempuan ni dia kena penyakit sawan. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Ketika dia mengadu dekat Nabi, Nabi kata, dia minta Nabi doakan dia supaya dia sembuh daripada penyakit. Dia minta Nabi minta doa dekat Allah supaya dia dapat sembuh daripada penyakit. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, wahai cik puan, aku boleh doakan pada Allah untuk Allah sembuhkan kau dan engkau akan sembuh. Tapi kalau sekiranya kau nak, engkau pilih sabar, balasannya syurga, ataupun aku doakan dan engkau akan dapatkan kesembuhan. Nabi suruh dia pilih, nak yang mana? Kalau engkau sabar, kau akan dapat syurga. Dan yang kedua, kalau engkau nak aku doakan, aku akan doakan dan engkau akan dapat dan Allah akan makbulkan. Akhirnya perempuan itu memilih untuk mendapat syurga dan bersabar. Ini nilai sabar. Sebab tu kalau siapa yang tanya, kalau kami sabar kami dapat apa? Dapat. Dia maksudnya di akhirat dia akan dapat syurga. Dan akhirnya setelah kita baca ayat-ayat tu, kita akan rasa tenang. Bila kita tenang, minda kita jadi positif dan kita akan jadi redha dekat Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah pun sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat nombor 8, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha pada Allah. Kita redhalah pada Allah, pada apa yang Allah buat. Maka ni semua nak mengekalkan positif minda, positif thinking kita, supaya kita tidak menyalahkan sesiapa, bahkan kita redha pada apa yang berlaku dan kita berikhtiar. Dan akhirnya kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan minda Al-Quran ini, insya-Allah hati kita akan jadi tenang dan kita akan hidup secara aman damai walaupun kita berada di dalam rumah kita. Orang yang beriman, rumahnya adalah tempat yang menenangkan. Kalau tak tenang, menunjukkan adalah benda yang tak kena, syarat yang tak berapa cukup, yang akhirnya menyebabkan rumah dia rasa sempit dan rasa sesak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mohon maaf kalau saya tengah ambil masa tuan-tuan terlalu panjang, terlalu cepat ke apa. Poin dia banyak nak habiskan, so terpaksa kita buat dalam keadaan yang sebegitu rupa. Saya mohon maaf kalau terdapat sebarang kesilapan, salah cakap ke apa ke, saya mohon maaf no. Terima kasih sekali lagi pada 3D. Siapa yang nak pergi haji, nak pergi haji untuk tahun ni, nak cek ke apa, boleh cek dengan 3D. 3D menyediakan package haji yang menarik, lebih-lebih lagi untuk apa yang berlaku kita ni PKP ni bukan. Maka boleh untuk kita nak siapa-siapa nak tanya boleh. 3D di antara salah satu travel yang diberikan lesen untuk mengendalikan urusan haji dan juga umrah. Jadi sahabat-sahabat boleh like page 3D. Pada waktu yang sama boleh mungkin bertanya soalan-soalan berkaitan tentang haji dan umrah dan juga urusan-urusan travel yang lain. Kita ada di sini Puan Sarina Sharif. Ini Cik Puan Sarina Sharif, di antara bos dia juga Tuan Haji Syamsul dan semua sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih Cikgu Rahayu, Mak Lelong, Mak Lelong, ya sama-sama, Cik Maimunah, Faridah Pari, Rauh Muhammad. Jom pergi mana? Jom pergi haji. Jom insya-Allah tahun ni. Kita pergi dengan 3D. Haji Abdullah, Rosmah Cik, Ratifah Omar, Arif Abdul Rahman, Nomi Rosah pergi haji. Saifuddin Muhammad, Muhammad Syazwan, Rizwan Mak Jasmin, wa iyyak. Izwan, sama-sama. Siti Safurah, Mak Adib. Potong gelang kuarantin, masya-Allah, hampir 2 minggu, insya-Allah khair. Haji Mansur, Abu Aiman, terima kasih. Muhammad Yusnizan, Hajah Asiah Aman, Mumun Radik,
Haji tu minat. Okey, Abang Mat boleh kontak saya pun boleh, kontak Haji Syamsul pun boleh, kontak Puan Hajah Salina pun boleh juga. Syazni, Syamimi, Fizo Hasan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Masuri Abdul Rahman. Baik, Hamzah Abu, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh insya-Allah. Mariati Cik Umak, jom pergi haji. Oh, syok.